Tetapi saya nak bagi tahu, orang yang menyampaikan perkara tersebut dan tidak benar dan memperlekehkan orang tersebut, anda mengata diri anda ustaz. Anda patut postmortem diri anda balik. Maaf, saya tidak guna perkataan seperti mana ustazah ataupun orang yang memberi ceramah. Saya orang biasa waktu dulu saya orang biasa dan saya belum belajar untuk jadi penceramah pun, belum belajar untuk menjadi ustazah sekalipun. Saya biasa, saya orang biasa. Saya mami, anak 3. Andai saya garang, seperti saya memarahi anak saya. Andai saya tegas, seperti saya seorang kakak memarahi adik dia. Andai saya manja, kerana saya juga ada abang dan kakak di atas. Ustaz jadian ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu aku minta maaf sebab aku terpanggil untuk bercakap tentang isu yang dibangkitkan oleh Marsita dari hal mimpinya berkait dengan perkara-perkara yang berlaku, dari hal kejadian-kejadian sebelum akhir zaman. Sebagai manusia biasa, baik aku, engkau, atau siapapun, sebagai manusia biasa, sekurang-kurangnya kita ambil pelajaran dan peringatan bagi kita. Itu tak jadi salah. Kerana di dalam Islam, agama mengajarkan doa sahaja tidak memadai. Mesti disertakan dengan usaha, sedaya upaya. Sabda Nabi, berusahalah seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Begitulah juga di dalam perjuangan. Kita berjuang ada 2 perkara. Pertama, untuk menang sebagai syahid. Kedua, kita berjuang untuk hidup, bukan untuk mati. Kita berandai-andaian sekiranya perkara yang disampaikan oleh Marsita yang menggelarkan dirinya Marsita An-Nur, yang mengatakan dirinya mendapat hidayah atau bertemu secara yakasa, secara langsung dengan para malaikat. Bukan pertemuannya yang hendak aku pertikaikan. Bukan. Anugerah Allah Ta'ala, sama ada benar atau tidak, itu antara dia dengan Maha Pencipta. Tapi aku berandaian, seandainya perkara itu benar-benar berlaku, adakah kita sudah cukup sedia? Sama ada aku ataupun kau, ataupun kalian, sudah cukup sedia untuk tangani, untuk lalui zaman di dalam kancah huru hara
Kucak-kacir. Kerana semua orang tahu bahawa akan berlaku peperangan di akhir zaman. Akan berlaku. Tak kala itu semua kemudahan yang ada boleh dikatakan kita kehilangan semua kemudahan. Dari sudut tenaga, elektrik, air, bekalan makanan, perubatan, dan bagai-bagai lagi. Kita akan kehilangan. Apa yang aku tanyakan adalah, seandainya perkara itu berlaku, adakah kamu sudah cukup sedia? Bagi aku, bukan mimpinya yang aku pertikaikan. Bukan mimpinya bertemu Rasulullah atau melihat alam akhirat, surga, neraka atau mahsyar itu yang aku pertikaikan. Aku tidak mempertikaikan. Aku pertikaikan seandainya perkara-perkara yang dimimpikannya itu sebelum melihat perkara-perkara surga dan neraka, yakni peperangan yang bakal berlaku di bumi Nusantara ini, di tanah Lata. Adakah kita cukup sedia? Mampukah kita selamatkan diri kita? Mampukah kamu selamatkan diri kamu? Mampukah? Kita renung dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka. Persediaan apakah yang kamu ada? Seandainya apa-apa berlaku di negara ini, di mana kamu mahu pergi? Nak lari ke hutan? Hutan mana? Nak lari ke gunung? Gunung mana? Nak lari ke laut? Laut mana? Baiklah, kita ambil dari hal hutan. Kamu boleh lari ke hutan, bawa diri dan ahli keluarga kamu untuk lari ke hutan. Namun, mampukah kamu hidup di hutan? Mampukah? Jika kamu mampu bertahan di hutan, adakah kamu rasa kamu tidak akan diburu? Jangankan mempertahankan keluarga, mempertahankan diri sahaja, mungkin kamu tak mampu. Maaf, aku tak bercakap dari hal kamu semata-mata. Aku juga beri peringatan pada diriku sendiri. Setakat ini, aku bercakap dari hal seandainya ditakdirkan kamu perlu lari ke hutan, hidup sebagai survival. Apa yang kamu tahu tentang hutan? Apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan? Bagaimana cara untuk memburu? Bagaimana cara untuk menghidupkan api? Bagaimana cara untuk berkemah? Adakah kamu sudah cukup sedia? Jangan sampai nanti apabila masanya sampai,
kamu menangis air mata darah. Tak kala itu tak seorang pun akan hiraukan kamu. Jika kamu nak menangis dengan air mata darah, silakan. Tangislah. Kerana itu bukan masa untuk saling menyelamatkan. Kerana bangsa Melayu adalah satu bangsa yang mementingkan diri sendiri. Yang mementingkan keluarga sendiri. Kerana itulah Nabi berpesan, carilah guru dan bergurulah. Kerana guru akan membawa kita mengikuti denai yang dirintisnya di satu tempat yang selamat. Dan guru akan gunakan apapun kebolehan yang ada padanya demi keselamatan kamu. Jangan kamu katakan dengan sombong dan bongkak bahawa kamu berserah pada Allah Ta'ala. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Jangan. Kerana agama tak cukup dengan doa dan berserah. Tak cukup. Itu bukan jalan agama. Jika dikatakan berjuang, mati dengan berani dan syahid, adakah kamu termasuk orang-orang yang benar-benar berani untuk mati dan berani untuk syahid? Adakah kamu orang-orang yang sanggup berlapar, yang tahan tak minum berhari-hari, tahan tak makan berhari-hari? Adakah kamu mampu? Jikapun kalian fikirkan untuk lari ke hutan, hutan yang mana? Hutan simpan sudah dipenuhi dengan durian musangking. Kamu nak lari ke mana? Untuk mereka-mereka yang biasa melompat padi, itu mudah. Kerana sifat kata ada pada mereka. Jadi apabila berlaku sesuatu di tanah air ini, di Nusantara ini, tentu mereka pilih untuk mati sebagai kata. Tentu. Tapi orang-orang macam kalian yang sayangkan nyawa, yang sayangkan diri dan keluarga, tentu tak berani untuk mati. Kerana amal kalian belum pernah cukup. Kerana kalian belum kenal diri. Kerana itu, kalian mesti takut pada mati. Sekurang-kurangnya, dari mimpi Marsita, kamu ambil pelajaran dan ilmu dan bersedia untuk sebarang kemungkinan yang tidak kita fikirkan, yang mungkin di luar fikiran kita, di luar nalar. Apa kata Masita? Bahawa peperangan akan dimulakan dari negara China, negara asing. Itu mimpi Masita. Tapi jika kamu ikut perkembangan pertahanan, tahukah kalian bahawa negara China menuntut 80% dari laut China Selatan? Tidakkah kamu nampak perbalahan yang sedang berlaku di antara negara ke negara? Tidakkah kamu nampak
seandainya 80% perairan Laut Cina Selatan dituntut oleh negara China, ianya termasuk bumi Nusantara ini, termasuk Sabah dan Sarawak, termasuk Brunei. Aku tak katakan bahawa mimpi Mak Sita itu benar, tetapi aku mencari kebenaran di dalam mimpi itu. Dan aku selaraskan, kita punya Tuhan, punya Nabi yang sama. Namun, bagaimana kita mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin berbeza. Dan petunjuk yang Allah berikan pada setiap orang mungkin berbeza. Jika ditanyakan pada aku secara peribadi, adakah benar apa yang dimimpikan oleh Mak Sita? Aku tidak katakan benar dan aku juga tidak menafikan. Namun, kamu mesti tahu, aku pernah ditunjukkan oleh guruku akan betapa sukarnya keadaan yang berlaku sebelum munculnya Imam Mahdi. Dari situ, aku katakan, aku tidak mengiyakan mimpi Mak Sita dan juga tidak menafikan mimpi Mak Sita. Tapi aku pernah ditunjukkan oleh guru keadaan yang sangat azab. Sangat azab. Kamu mungkin tak pernah berjalan, melangkah mayat-mayat yang bergelimpangan. Kamu mungkin tak pernah berjalan di atas tumpahan darah. Mungkin. Tapi betapa hebat pun kamu. Betapa hebat pun kamu. Perlawanan di akhir zaman. Sama ada kamu menjadi pelarian atau pahlawan, itu terpulang pada kamu. Sama ada kamu berpaling dari medan perang, ataupun kamu memilih dari duduk bersimpuh biar mati merempuh, itu terpulang. Kalian boleh lari ke hutan, boleh lari ke gunung, boleh lari ke puncak bukit maupun busuk, bersembunyi di balik batu. Boleh, tapi percayalah, kalian akan diburu di mana sahaja kalian berada. Apabila bumi ini dipenuhi dengan gas yang beracun, kerana itu aku katakan bahawa kematian itu di masa-masa mendatang cuma 10 Roma dan maut itu cuma sehela nafas yang kamu hirup. Mungkin tak sempat kamu hembuskan. Mungkin. Sekurang-kurangnya, aku ada. Aku ada. Cukup untuk aku. Sekurang-kurangnya aku ada.
Aku ada pelatih yang akan bersama denganku untuk aku pimpin. Untuk aku pimpin. Bersama denganku yang ku cinta dan ku sayang. Sekurang-kurangnya. Kerana setiap orang di waktu-waktu terakhir memilih denai dan jalannya sendiri. Aku memilih jalan sebagaimana guruku. Aku memilih. Dan aku akan bawa semua uak jua aku. Aku akan bawa semua aliranku masuk ke alam yang tak kasar pada mata. Kerana apabila waktu itu berlaku, tiga itulah sudah sampai masanya. Kalian yang sombong, bongkak, takbur, ditinggalkan. Sudah sampai masanya. Jika sekarang kamu menghina dan merendahkan, memperlecehkan orang-orang seperti Masita, dan mempersendakan, mempermainkan mimpinya, akan sampai masa kamu tidak dihiraukan. Akan sampai masa maka beruntunglah mereka-mereka yang mempunyai guru yang ada hubungan dengan alam yang tak kasat pada mata. Maka beruntunglah. Kerana untuk pengetahuan kamu, pintu taubat sebenarnya tidak berdaun. Dan pintu alamul gaib wasahadati warahmanurrahim. Bismillahi kalimati tammati wada'awati. Tak pernah tertutup pada mereka-mereka yang mengikut jalannya. Jadi untuk kalian yang sombong, yang bongkak, yang takbur, kalian gunakanlah seandainya perkara itu sampai dan waktu itu sampai. Kalian gunakanlah sijil-sijil yang ada pada kalian. Kalian jadilah Pak Kadut. Gunakanlah sijil-sijil itu. Pakailah. Jadikan dinding bagi diri kamu. Kerana bagiku mudah. Aku boleh hidup. Dan puak jua aku boleh hidup. Selagi aku ada, akan kupimpin hingga ke hujung dunia. Akan kupimpin. Tinggalkan mereka yang sombong, bongkak, takbur, dan riak. Tinggalkan. Apapun yang akan berlaku, mungkin Marsita diberi alamat pada mimpi. Namun masanya, sama ada tercepat atau terlambat, itu urusan Allah Ta'ala.
Kerana aku sangat kesal. Sangat kesal apabila orang Islam seperti Masita yang cuma gembala lembu, orang kecil, orang kerdil di bumi. Allah Ta'ala bermimpi bertemu Rasulullah SAW, maka diperlecehkan, dihina, direndahkan, dikatakan gila, dikatakan mentaliti, dikatakan belum makan ubat, dikatakan sesat dan berbagai-bagai lagi. Sekarang aku tanyakan secara jujurnya, aku tanyakan. Seandainya orang kafir, Majusi dan Nasrani itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian memeluk agama Islam, dipertuntunkan akan neraka dan surga, lantas memeluk Islam, kalian akan katakan itu hidayah. Namun apabila orang seperti Masita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kamu katakan itu sesat. Kerana kamu rasakan kamu jauh lebih baik. Untuk pengetahuan kamu, apabila sampai masa yang Allah tentukan, seandainya apa yang dimimpikan oleh Masita itu berlaku, kamu akan tahu di mana nilai kamu. Kamu akan tahu di mana nilai kamu. Sama ada kamu boleh hidup survival atau tidak. Kamu akan tahu bahawa orang-orang yang kamu puja, yang kamu puji, yang kamu sokong, sebenarnya akan lari meninggalkan kamu. Kerana mereka adalah ulama jahat, ulama duniawi, ulama yang mengejar kekayaan, ulama yang tidak pernah memikirkan umat, ulama yang mengejar nama, pangkat dan kedudukan, ulama penjilat pada mereka-mereka yang berkuasa dan pada pemimpin-pemimpin untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi terpulang pada kalian. Sama ada mimpi itu benar atau tidak. Bila waktu akan berlakunya, itu bukan urusan aku. Tapi, sekurang-kurangnya, aku mengambil pelajaran dan ilmu dari pesan guru bahawa bersedialah, kerana pesan Rasulullah SAW mencegah, menghindar lebih baik dari merawat. Jadi aku memilih untuk bersedia lebih awal, jangan sampai nanti. Apabila masanya sampai, kamu terpinga-pinga, tak tahu bagaimana nak hidup. Tak kala itu, kamu tercari-cari di mana tempat kamu bernaung. Ketahuilah oleh kamu bahawa pada waktu dan ketika itu, tidak ada seorang pun yang sanggup memimpin kamu untuk menjadi murid, kerana kamu tidak pernah menghormati sekalian banyak perguruan yang ada. Kamu mencaci, menghina dan mencerca, menuduh sebarang pada orang-orang yang mungkin ikhlas hatinya untuk menyampaikan. Jadi terus terang, sebenarnya apapun yang berlaku, sama ada
bumi Nusantara ini bersimbah darah. Sama ada bumi Nusantara ini menjadi arang atau abu. Aku memilih untuk bersama guru di alam yang tidak terlihat oleh mata. Akan kubawa dirimu yang kucinta dan kusayang bersamaku hingga ke ujung dunia. Hingga akan kubawa dirimu masuk di satu tempat yang bertangga embun, di satu tempat yang cuacanya sejuk, segar, yang mataharinya, sinarnya tidak panas, yang tidak ada siang dan tidak ada malam. Kerana engkau satunya. Jadi apapun, sebelum aku sudahi, aku pesankan pada kalian, sama ada kamu terima atau tidak, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai nanti, apabila masanya sampai, hati kamu pecah, daging kamu berserakan, darah kamu melimpah ruah. Sebelum aku akhiri, terlebih dahulu, aku minta maaf jika ada bahasaku yang terkasar. Aku minta maaf. Aku cuma mengingatkan, sekurang-kurangnya kamu bersedia. Seandainya berlaku apa-apa di tanah Jawi, di tanah Nusantara, di bumi yang lata ini, jangan nanti kalian rada diinjak penjajah lagi. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.